fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kedua mereka tiba-tiba bila patah balik, pergi balik tempat di mana ikan tu hidup balik, masuk balik dalam laut, mereka dapati ada seorang lelaki. Ada seorang lelaki daripada kalangan hamba Allah yang mana kami telah berikan kepadanya rahmat di sisi kami, dan kami telah memberikan ilmu kepada dia daripada sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami berikan, kami ajarkan dia ilmu daripada sisi kami. Kat sinilah timbulnya ilmu ladunni. Sebab dia ada kisah ni. Nanti Nabi Musa akan ikut ni, Nabi Khadir ni. Dia akan ikut benda-benda pelik yang Khadir dok buat. Nabi Musa dok tanya. Walaupun sebenarnya dia dah janji tak nak tanya, tapi tak sabar. Orang tak boleh tahan, ditanya juga. Dikatakan oleh sebahagian, bukan semua, oleh sebahagian ahli-ahli batil, dia kata ni ilmu laduni yang Allah Ta'ala bukan hanya bagi pada Khadir, tetapi bagi juga kepada wali-wali. Jadi sebab tu kalau wali buat apa pun benda pelik-pelik, jangan tanya, tu ilmu laduni. Kita kata ilmu laduni ni, pertama yang Allah beri kepada Nabi Khadir ataupun Nabi Khidir ni, dia termasuk dalam wahyu. Kerana menurut pendapat yang sahih, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, Khadir adalah Nabi. Sebab apa? Sebab dia buat benda yang menyalahi syariat pada zahir. Dia buat benda merosakkan harta orang. Benda tu salah dari sudut syariat yang zahir, tapi dia buat tu dan dia bagi tahu, wa ma fa'altuhu an amri. Aku bukan buat tu kerana aku yang nak buat, tetapi kerana adanya wahyu daripada Allah. Jadi apa yang Allah Ta'ala bagi pada Khadir adalah wahyu. Jadi kita tak bolehlah nak dakwa saya buat benda yang menyalahi syariat kerana saya ni dah sampai tahap wali macam Khidir juga. Ini benda yang batil. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi menukilkan pandangan gurunya Abu Abbas. Dia kata pada zaman dia sudah muncul orang yang mendakwa dia tak terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khadir tidak terikat dengan syariat Nabi Musa. Sehingga kan kata Abu Abbas, sesiapa yang mendakwa dengan dakwaan seperti ini, maka dia telah terkeluar daripada Islam. Kerana dia mendakwa diri dia dapat satu ilmu dan dia meletakkan diri dia pada tahap Nabi, sehingga boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang jelas, "Lau kana Musa hayyan la yas'ahu illa ayyatba'ani." Atau kama qala, kalaulah Musa tu masih hidup, tidak ada ruang bagi Musa melainkan hanyalah mesti mengikut aku, yakni mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu bila Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, ada sebahagian orang persoal, dia kata dah Nabi Isa turun di akhir zaman, Nabi Isa lah Nabi tak akhir. Sepatutnya, sebab Nabi Muhammad dah wafat dah. Nabi Isa dah wafat ke belum? Nabi Isa belum wafat, dia akan turun di akhir zaman. Jadi dia turun tu maka dia lah Nabi tak akhir. Kita kata tak, bukan dia Nabi tak akhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap dipanggil sebagai khatimul anbiya, penutup segala nabi. Dah tu Nabi Isa turun buat apa? Nabi Isa turun bukan nak mengajarkan syariatnya. Sebab tu Nabi Isa turun, dia masih lagi mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tu dalam peristiwa bila Nabi Isa turun tu, dia tetap mendahulukan pemimpin orang Islam untuk menjadi imam di dalam salat, sebagai satu isyarat bahawasanya dia turun bukan untuk mengajar syariatnya, tetapi untuk menyelesaikan misinya, membunuh Dajjal, membunuh Al-Masih
Ad-Dajjal yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan pada dia. Okey. Jadi siapa yang dakwa dia boleh keluar daripada syariat Muhammad seperti mana Khidir tak ikut syariat Nabi Musa, maka dia terkeluar daripada agama, terkeluar daripada Islam. Tak ada orang yang ada ruang untuk keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak, oh senanglah. Habis itu macam mana Khidir boleh keluar? Kerana syariat itu berbeza. Syariat Nabi Musa Allah Ta'ala turunkan kepada manusia yang tertentu, kaum yang tertentu, kepada Bani Israel, yang tidak menyeluruh kepada keseluruhan kaum yang ada pada ketika itu. Berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'istu ilan nasi kafah, dalam riwayat menyebut, atau kama qala, aku diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada semua manusia. Jadi sebab itu kita Melayu yang bukan Arab pun, kita masih lagi terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi adakah bermakna Islam menolak, tolak terus ilmu yang datang melalui ilham? Kita kata tak. Cuma kita seimbang. Kita tak terlalu melampau dalam menerima ilham orang-orang saleh, dan kita juga tidak cuai dalam mengabaikan ilham orang saleh. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bercerita tentang ilham Umar, yang mana telahan-telahan Umar ni tepat. Yang Nabi sebut Umar sebagai muhaddas. Ilham dia tu ada kalanya tepat. Ini dipanggil sebagai ilham orang saleh, yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka itu kelebihan. Seperti mana Allah Azza wa Jalla memberikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman. Ketika mana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berhukum tentang satu kes yang sama, Allah memberi faham kepada Nabi Sulaiman, Allah memberi ilham kepada Nabi Sulaiman. Cuma ilham orang saleh ni tidak diberikan kekuatan hujah. Tak boleh nak menetapkan satu-satu hukum syarak semata-mata dengan ilham, tak boleh. Kerana dia bukan datang daripada wahyu. Tapi dia boleh dijadikan sebagai panduan. Panduan saja boleh. Tapi nak jadikan sebagai hujah dalam agama, nak menetapkan satu hukum, tak boleh. Itu tidak dibenarkan. Baik.